Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bertemu lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 3 bidang Al-Quran, pelajaran yang ke-7, kewajipan memelihara kehormatan diri. Dalam buku teks boleh tengok pada muka surat 43 hingga muka surat 52. Baca dengan bertajwid dan betul dalam surah An-Nur ayat 30 hingga 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul Okey, kita tengok maksud ayat yang ke-30 dahulu. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada orang lelaki yang beriman, supaya mereka menyekat pandangan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang mereka kerjakan. Seterusnya maksud ayat yang ke-31. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, supaya menundukkan pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka melabuhkan tudung kepala ke paras dada mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka atau anak-anak tiri mereka atau saudara-saudara mereka atau anak-anak saudara mereka yang lelaki atau anak-anak saudara mereka yang perempuan, atau perempuan Islam, atau hamba mereka, atau orang gaji daripada orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum mengerti tentang aurat perempuan lagi. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka untuk diketahui orang perhiasan mereka yang disembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang yang beriman, semoga kamu berjaya. Jadi dalam ayat ini ada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini yang boleh kita ambil. Apakah perintah yang pertama? Perintah yang pertama iaitu menundukkan pandangan. Perintah yang kedua iaitu memelihara kehormatan. Perintah yang ketiga menutup aurat. Dan perintah yang keempat iaitu bertaubat. Ada berapa tadi? Ada 4. Menundukkan pandangan, memelihara kehormatan, menutup aurat, dan bertaubat. Bagaimana cara kita nak menundukkan pandangan? Tadi perintah yang pertama tadi kan? Okey, panduan menundukkan pandangan dia. Okey, pertama sekali kita kena mengingati Allah dengan berzikir. Yang kedua, menghindari tempat-tempat maksiat. Yang ketiga, menjauhi pergaulan bebas. Yang keempat, memilih melihat bahan-bahan baik dan bermanfaat. Yang kelima,
memperbanyakkan amalan berpuasa. Dan yang keenam, mengalihkan pandangan apabila melihat maksiat. Inilah panduan bagaimana kita nak menundukkan pandangan kita. Seterusnya, bagaimana pula cara memelihara kehormatan? Perintah yang kedua tadi kan, memelihara kehormatan. Bagaimana cara dia? Yang pertama, memakai pakaian yang menepati syarak. Yang kedua, menghindari perbuatan zina, LGBT dan onani. Yang keempat, bercakap menggunakan perkataan yang baik, lemah lembut dan sopan santun. Yang kelima, menjaga tata susila dalam pergaulan. Dan yang terakhir, elakkan diri dari disentuh dan diraba oleh orang yang bukan mahram, terutamanya perempuan. Menutup aurat. Apa maksud aurat? Aurat ni ialah batasan anggota badan yang wajib ditutup menurut hukum syarak. Bagi lelaki, aurat lelaki dari pusat hingga lutut. Manakala bagi perempuan pula, aurat perempuan seluruh tubuh badan kecuali muka dan kedua tapak tangan. Itu bagi aurat perempuan. Okey, seterusnya kita tengok pula cara berpakaian perempuan dengan bukan mahram. Bagaimana cara berpakaian perempuan dengan bukan mahram? Pertama, tudung yang labuh menutupi dada serta tidak jarang. Yang kedua, lengan baju panjang hingga ke pergelangan tangan. Yang keempat, baju yang labuh dan tidak longgar serta tidak jarang. Yang keempat, kain atau seluar yang dipakai perlu labuh hingga ke buku lali. Dan yang terakhir, memakai sarung kaki. Seterusnya kita tengok pula bagaimana keadaan aurat perempuan dalam situasi tertentu. Ada situasi dan had auratnya. Situasi yang pertama, ketika bersama dengan perempuan Islam lain. Had auratnya ialah dari pusat hingga lutut. Situasi yang kedua, ketika bersama lelaki mahram. Auratnya dari pusat hingga lutut, namun terbaiknya ialah berpakaian sopan dan menutup tubuhnya. Seterusnya, situasi yang ketiga, ketika bersama lelaki bukan mahram. Jadi had auratnya ialah seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Situasi yang keempat, yang terakhir, iaitu ketika bersama perempuan bukan Islam. Had auratnya ialah seluruh badan kecuali anggota yang zahir ketika bekerja. Inilah di antara keadaan aurat perempuan dalam situasi tertentu. Seterusnya disebut tadi mahram. Siapakah golongan mahram bagi perempuan ini? Yang pertama, tentunya siapa dia? Bapa dia, bapa kandung. Bapa kandung. Yang kedua, datuk. Ini ke atas, bapa datuk. Yang ketiga, bapa mertua. Yang keempat,
anak dan cucu lelaki. Ini ke bawah pula. Ke bawah. Anak dan cucu lelaki. Seterusnya, menantu lelaki. Kemudian, anak tiri. Seterusnya, tepi, adik-beradik lelaki. Adik-beradik lelaki. Seterusnya, anak saudara. Seterusnya, anak lelaki susuan, saudara susuan, bapa saudara susuan dan anak saudara susuan. Okay, inilah golongan mahram bagi perempuan. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya kita bertaubat. Apakah yang dimaksudkan dengan taubat itu? Taubat ini ialah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyesal dengan bersungguh-sungguh terhadap dosa yang telah dilakukan, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Cara dan syarat bertaubat. Apakah dia cara dan syarat bertaubat? Yang pertama, menyesal atas dosa yang dilakukan. Adakah cukup sekadar menyesal saja? Tak. Dia bila menyesal, dia kena ada yang kedua, berhenti atau meninggalkan dosa yang dilakukan. Tak buat lagi dosa tersebut, berhentilah. Yang ketiga, bukan sekadar berhenti, yang ketiga berazam tidak mengulangi perbuatan dosa itu. Dan yang terakhir, yang keempat, memohon maaf atas dosa yang dilakukan dan memulangkan hak kepada pemiliknya. Inilah cara dan syarat bertaubat. Ada 4 yang perlu kita lakukan bila hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir ialah pengajaran ayat. Seperti biasa, saya dah sebut dah sebelum ini, bila pengajaran ayat saja, kita ingat key dia pih. Pih ni iaitu P ni pendahuluan. Biasanya pendahuluan kita mulakan dengan kita hendaklah. Kemudian I ni isi, H ni huraian. Di antara isi dan huraian ini, kita gunakan kata kunci suka. Iaitu S itu supaya, U untuk, K kerana, A agar. Okey, cuba kita tengok. Okey, pengajaran ayat yang pertama. Apakah dia pengajaran ayat yang pertama? Kita hendaklah menundukkan pandangan melihat perkara haram agar beroleh balasan syurga. Jadi ni pendahuluan. Kita hendaklah, ni isi dia. Sampai sini A ni, agar ni adalah kata hubung dia, beroleh balasan syurga ini adalah huraian dia. Okey, kita tengok pula pengajaran yang kedua. Kita hendaklah memelihara kehormatan diri agar kehidupan dirahmati Allah. Yang ketiga pula, kita hendaklah berpakaian menutup aurat agar selamat dari keburukan. Dan pengajaran yang keempat, kita hendaklah sentiasa bertaubat agar dicintai Allah. Demikianlah 4 pengajaran ayat yang kita dapat daripada surah An-Nur. Dan insya-Allah kita tahu bagaimana untuk menjawab dalam peperiksaan bila ditanya tentang soalan pengajaran ayat. Okey,
Jika suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk mendapatkan video-video yang lain. Okey, saya rasa sampai situ saja. Saya bagi juga kredit kepada Ustazah Adora. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.